بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazul sihat ya? Alhamdulillah ya. Oh cantik baju Ustaz Fazul lain. Alhamdulillah. Kuning Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, lama kita tak berjumpa betul, Ustaz Ustaz. ya. Allah. Dan bersama dengan rakan-rakan tuan-tuan sekalian ya, terus ya kita sama-sama bertemu pada hari ini, terus kita berkongsi ya, tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook untuk sama-sama kita mendalami halaman-halaman hujung surah Al-Kahfi, surah yang penuh dengan kisah, yang penuh dengan jawapan bagaimana kita nak menguruskan cabaran akhir zaman. Ada empat cabaran. Yang pertama cabaran beragama, yang kedua cabaran harta, cabaran ilmu yang diwakili oleh kisah Nabi Musa, dan juga pada hari ini kita akan masuk kepada kisah keempat, cabaran kuasa. Bagaimana untuk memimpin, bagaimana untuk menguruskan orang-orang di bawah kita. Inilah yang kita akan sama-sama dalami. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita perhatikan apakah sinopsis bagi halaman 303. Pada ayat yang ke-84 kita melihat kepada bagaimana Allah memberi pengisytiharan ya, iaitu Allah memberi kuasa kepada Zulkarnain. Dan pada ayat 85 hingga 93 kita akan melihat bagaimana Zulkarnain melawat rakyatnya di barat dan di timur dan juga di satu kawasan lain. Dan pada waktu itu pada ayat 94 hingga 97 kita akan melihat bagaimana Zulkarnain sebagai pemimpin yang bermaksud dua tanduk ya, barat dan timur ini, menguruskan projek apabila rakyatnya meminta perlindungan daripada satu makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Sama-sama kita baca daripada ayat 84 hingga 91 bagi memulakan program kita pada hari ini. Persilakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan terus ceria, terus bahagia, terus bersemangat dengan Al-Quran. Jika semalam kita telah mengikut juzuk yang ke-16. Ya, habis 15 juzuk. Ya, kita dah. Allahu Akbar. Semalam sudah masuk juzuk yang ke-16. Hari ini halaman kedua juzuk yang ke-16. Mudah-mudahan halaman demi halaman, lembaran demi lembaran lagi kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan untuk bersama melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pasti dan saya yakin hari ini halaman 303 hari ini penuh syarat dengan pengkisahan Ustaz tentang kuasa tadi Ustaz. Wah, masya-Allah, subhanallah, menarik. Jadi kita akan ikuti sekejap lagi. Namun kita nak baca dulu. Jom kita gemakan rumah yang berada di rumah, gemakan rumah yang ada dalam kereta. Boleh dengar sambil-sambil mandu barangkali ada. Jadi kita nak baca ayat yang ke-84 sehingga ayat yang ke-91. Dan permulaan ini insya-Allah jom kita baca sama-sama bacaan dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atayna
فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 84 hingga 91 Ustaz ya. Daripada surah Al-Kahfi. Kali ini kita membaca melihat kepada kisah terakhir daripada surah ini berkaitan dengan bagaimana menguruskan kuasa. Ini mesej kepada pemimpin-pemimpin di dalam sebuah organisasi, sebuah negeri ataupun sebuah negara, bagaimanakah menguruskan kuasa, kerana kalau kuasa tidak diuruskan dengan baik, kesannya Ustaz, ialah nanti mudah ditipu oleh Dajjal. Pasal Dajjal ini dia ada kuasa yang lebih. Dia menguasai macam-macam yang ada di dalam dengan izin Allah, boleh kawal matahari, kawal panjang satu hari macam setahun, ya, sebulan, seminggu. Jadi dengan segala kuasa yang ada itu, sumber-sumber yang ada pada manusia ini akan terjejas, ya, kalau tidak kerana iman, bantuan daripada Allah ataupun rahmat daripada Allah. Ini yang dapat pada Nabi ataupun Zulkarnain. Maka seseorang penguasa itu, ya, menteri apa sebagainya, dia akan tunduk kepada siapa? Kepada Dajjal laknatullah, yang kita harap kita dijauhkan. Jadi apakah panduannya? Inna makkanna lahu fil ard, iaitu kami telah memberi kuasa kepadanya. Pada siapa? Kepada Zulkarnain, fil ard.
Nah, berbincang tentang Zulkarnain, ada yang kata ini adalah Alexander the Great misalnya. Zulkarnain ini ada yang kata bahawa dia adalah Cyrus, seorang pemerintah Iran, yang itu kita boleh kaji lebih dalam lagi, bukan hari inilah ustaz ya. Tapi menariklah kalau kita mengkaji tentang sama ada Alexander the Great ataupun Cyrus ini. Cuma Allah beritahu apa? Inna makanna lahu fil ard, iaitu kami memberi kuasa kepadanya di bumi dan kami berikannya daripada segala sumber ketenteraan, sumber wang, sumber sosial, sumber material, barang-barang, sumber asli, semuanya diberikan kepada pemimpin yang bernama Zulkarnain ini. Mengapa perkataan inna makanna ini perlu kita beri perhatian? Kerana Zulkarnain ini ustaz ya, mendekati Allah, berbuat baik ya, bertakwa, maka dia diberikan kuasa dan kuasanya itu ditampung dengan bantuan daripada Allah. Berbeza dengan orang yang gila kuasa. Orang gila kuasa dia bukan gila ataupun mencari Tuhan, dia mencari kuasa. Jadi bila dia mencari kuasa, dapat kuasa tersebut, dia jadi gila. Dan dia kena gunakan kekuatan dia untuk mendapat sababa, ya, sumber. Tetapi masalahnya ustaz, dia mungkin tidak disokong. Ya, bila Allah susahkan, tak bantu dia, tak dapat bantuan ketenteraan, tak dapat bantuan wang, tak dapat bantuan sumber asli dan sebagainya. Akhirnya dia tidak dapat melaksanakan misi untuk kebaikan. Tapi bagi Zulkarnain, fa'atba'a sababa, dia mengikut sababa, sebab itu menggunakan semua resource yang ada untuk mencapai misi yang ada. Apakah misi pertama yang dibuat oleh Zulkarnain? Ayat 86 menjelaskan, hatta idza balagha ma'ribasy syams, iaitu ketika Zulkarnain bersama bala tenteranya bergerak pergi ke tempat terbenam matahari. Ya, terbenam matahari ni barat ke timur ustaz? Terbenam baratlah. Barat ya. Okey, baik. Ini ke barat. Ya. Jangan tertukar ya, terbenam barat ya. Baik. Jadi ke barat ini wajadaha, bertemulah dia mendapati terbenam di dalamnya perairan hami'at, iaitu lumpur hitam ini, dan dia dapati ada satu kaum. Ada satu kaum. Ini dia melawat kepada kawasan ini dan menakluk kawasan situ ya. Jadi apakah yang dikatakan oleh Allah? Allah berkata kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattahiza fihim husna. Diberikan ilham kepada Zulkarnain ini, sama ada nak diazab ke ataupun nak berbuat baik kepada penduduk ni, silakan. Biasalah ustaz ni, orang ada kuasa, dia boleh je nak istilahnya nak pusing-pusing rakyat dia ataupun dia nak berbuat baik dengan rakyatnya. Ini adalah pilihan. Kan, ada pilihan. Tetapi apakah yang dibuat oleh Zulkarnain sebagai seorang yang ada integriti, sebagai contoh yang tidak mudah kabur dengan kuasa? Kata beliau pada ayat 87, qala amma man zalama, ya, siapa yang zalim kami akan mengazab ataupun menghukum mereka. Ya. Kemudian pada akhirat nanti bila kembali pada Tuhan, mereka akan dihukum, diazab lebih teruk lagi. Betul. Jadi ceritanya apa? Pada yang buat salah dihukum, bukannya dibiarkan ataupun tak apalah kan, bagi peluanglah, nanti mana tahu dia nak undi saya ke pula. Kan, tidak, ini tidak menjadi agenda bagi Zulkarnain. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, pada ayat yang ke-88, wa amma man amana wa amila salihah, ya, iaitu kita baca sekali lagi ayat yang ke-88 ini untuk sama-sama kita beri perhatian bagaimana cara Zulkarnain memimpin dengan merit. Dengan merit, dan ini berdasarkan kepada orang buat baik, macam mana orang yang buat masalah, telah pun disampaikan daripada ayat 87 tadi, iaitu azaban nukra. Kita baca ayat 88. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita nak baca ayat yang ke-88. Menariknya Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang ke-88 ini kita bertemu dengan ada satu huruf tanwin, an, bertemu dengan alif wasal ataupun hamzah wasal, al-husna. Tadi kan cara nak baca cara nak baca dia, iltiqa as-sakinain, bertemu dua huruf yang sukun tu, iaitu an dengan al-husna. Jadi kita kena baca dengan ada nun kecil dekat bawah, berbaris di bawah kan, jazaanil husna. Ada beberapa tempat di dalam Al-Quran, salah satunya dekat sini. Jadi jom kita praktik terus. Sekali lagi kita baca sama-sama ayat yang ke-88 insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 87 dan 88 Ustaz ya. Dua perkara menjadi prinsip bagi seorang pemimpin yang penting ya, yang perlu diamalkan oleh pemimpin pada waktu ini, yang kita boleh ambil daripada panduan yang turun 1400 tahun yang lepas. Iaitu pada ayat 88, wa amman ya, siapa yang beriman beramal soleh, maka baginya adalah apa? Jazaa, ada ganjaran yang baik. Jazaa itu adalah ganjaran, tetapi diletakkan tadi al-husna. Al-husna ini bukan sekadar baik tetapi yang terbaik. Ya, maksudnya ialah dapat ganjaran terbaik ini. Kalau pemimpin bercakap di atas dunia ni, dia dah dapat macam syurga mini dia lah ya, syurga kecil dia. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pasal sebenarnya pemimpin ini pasal dekat dengan Tuhan, jadi dia mengikut bila Allah juga cakap kepada orang beriman beramal soleh bahawa dapat ganjaran yang terbaik. Jadi si pemimpin ini juga akan cuba membina, memberi balasan yang terbaik kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kalau kita perasan Ustaz ya, ayat 87 88 ini tak ada pula Zulkarnain ini dinyatakan sebagai kalau dia ni buat baik, geng saya okey saya bagi balasan. Ini bukan geng saya dulu tak pilih saya akan azab, tak ada. Ya, maksudnya dia tidak ada diskriminasi dan dia mengenal pasti. Pasal kadang-kadang Ustaz ya, ada orang dia kalau katakan dia kumpulan A, dia kalau katakan ada kumpulan B buat baik, dia tak akan iktiraf kan, malah dia lupakan segala jasa baik orang-orang yang berbuat baik kerana dia sokong B sebelum ini. Ya, tetapi Zulkarnain dia kerajaan yang besar, kerana prinsip yang dipegangnya itu adalah amat jelas, iaitu iman dan amal soleh. Ya, kalau ada perkara tersebut maka diberikan ganjaran yang terbaik, bukan pilih bulu ya, bukannya pilih warna dan sebagainya. Maka Allah menyatakan wasanaqul, dan kami akan sampaikan lahu min amrina yusra, ya, akan disampaikan kepadanya daripada urusan kami dengan cara yang mudah. Ya, maksudnya ialah dari segi arahannya dimudahkan. Dan ayat ini sebenarnya difahami dua cara Ustaz ya. Kalau Hamka memahaminya sebagai arahan daripada Zulkarnain, tetapi kalau kita tengok kepada As-Sa'di, dia melihat bahawa ini adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bagi Zulkarnain, ya, bagi Zulkarnain sebagai yang bercakap ini, dia akan bercakap dengan rakyatnya dengan mudah. Dia tidak memberat-beratkan rakyatnya, ya. Dan apabila kita melihat dalam perspektif Allah bercakap, memang Allah akan memudahkan urusan bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Bagi pemimpin yang beriman beramal soleh, Allah akan mudahkan. Contohnya dia nak buat satu projek Ustaz kan, nak bangkitkan balik ekonomi, Allah akan mudahkan. Apabila dia nak menguruskan rakyatnya, Allah akan mudahkan. Kerana apa? Kerana dia sudah beriman dan beramal soleh. Ini formula Zulkarnain, dan ini berakhir pada ayat 88. Kemudian Zulkarnain pergi ke tempat lain. Tadi barat, sekarang pergi ke timur. Tempat
matli'asy syams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Tidak ada sitra ini maksudnya pelindung, terlampau direct matahari. Ada yang kata bangunannya itu tidak ada atap. Pasal dia punya rumahnya primitif, ya, jenis lama, ya. Ada yang kata bahawa kerana direct sangat menyebabkan cahaya panas sangat, ini di padang pasir. Ada yang cakap begitu. Tapi yang pentingnya ialah apa? Kadzalik, satu perkataan sahaja diletakkan menceritakan apa Zulkarnain buat ketika berada di tempat timur ini. Ya, kadzalik maksudnya apa? Dia berlaku adil. Siapa buat baik dibalas baik, siapa yang buat masalah itu dia dihukum. Dia tak ada biarkan ataupun tak apalah kamu ni dah sokong saya lepaskanlah kamu, tak ada. Dia tetap buat barat dan timur, prinsipnya tetap sama. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra, ya. Dan apa maksud ayat 91? Kami mengetahui setiap sesuatu yang ada padanya, nak memaklumkan kepada kita bahawa Allah redha dengan prinsip kepimpinan yang ditunjukkan oleh Zulkarnain. Allah redha sehingga kan jajahan dia, ya, beliau menjajah barat dan timur itu adalah di bawah ilmu khubra, iaitu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memang yang memimpin Zulkarnain dalam menguasai kawasan barat dan timur tersebut. Apa berlaku seterusnya kita akan saksikan selepas ini, tapi kita lihat dahulu kepada perkataan pilihan kita, iaitu makkanna, ya, makkana, iaitu memberi kuasa ataupun menaikkan taraf. 18 kali disebut di dalam al-Quran, dan bila Allah menyatakan makkanna, itu maksudnya Allah lah yang menaikkan seseorang itu, bukan orang itu mencari kuasa. Dan ini juga berlaku perkataan ini kepada Nabi Yusuf dalam surah 12, bila Allah makkanna, kan, Allah naikkan Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf tak pernah pun nak puasa, Ustaz, ya. Betul. Tapi Allah naikkan jadi menteri. Ada orang yang nak jadi menteri tapi tak dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada orang yang tak nak jadi pun menteri. Pasti Nabi Yusuf, tapi Allah angkat. Dan orang beginilah yang akan dibantu. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang ada adalah yang Allah angkat. Amin. Bukan yang angkat diri sendiri. Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Tidak ada milik kita, Ustaz. Tidak ada. Ya. Semuanya Allah yang punya. Allah pinjamkan, Ustaz, Allah ya. pinjamkan. Masuk kuasa lah. Allah. Dan lagi-lagi beberapa tahun ini memang kita nampak bahawa sebenarnya kuasa ni bila-bila je. Hari ni ada, besok tu tak ada. Kan? Nampak jelas bahawa Allah punya. Betul, Ustaz. Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit yang Allah beri pada kita ni tidak terus menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Taala. Dan hari ini pun kita dapat berita sahabat-sahabat kita di Melbourne antaranya yang dilanda dengan earthquake, gempa bumi. Kita doakan sahabat-sahabat kita di Melbourne sana, Allah permudahkan. Kata silap di Melbourne, Victoria dan sebagainya di Australia, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kurniakan keselamatan, perlindungan dan kemudahan, insya-Allah taala. Itu juga salah satu tanda, Ustaz, ya. Ya. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dapat jadi Ustaz, ada sahabat kita Puan Sabarina Mat Hasan, mohon untuk doakan pencarian nelayan yang masih lemas di Dungun, tak jumpa, Allah cari rezeki, Ustaz, ya. Betul. Lemas di lautan, tak jumpa lagi. Kita doakan juga Allah Subhanahu wa taala permudahkan, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak ulang kaji sedikit perkongsian tajwid kita. Pada hari ini kita masih lagi berada dalam mad, iaitu hari ini kita nak tengok mad tamkin. Mad tamkin, iaitu ulama tajwid dia berbincang menyatakan bahawa mad tamkin terjadi dalam dua keadaan, iaitu yang pertama, keadaan yang pertama
Apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang sama jenis dengannya, ia berlaku pada huruf waw mad dan juga ya mad saja. Dua huruf waw dengan ya. Mari kita lihat contoh dia. Kalau kita perhatikan contohnya dalam kalimah auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Dekat mana tempat dia? Tu tempat dia iaitulah pada amanu, maaf saya, isbiru waw mati bertemu dengan waw baris atas, wasabiru, kemudian wasabiru warabitu jumpa dekat situ, dan juga warabitu wattaqullah. Itu tiga tempat dalam ayat yang ketiga surah yang ke-200. Dan kita melihat dalam surah yang ke-114 surah An-Nas ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dekat mana kalimah dia? Dekat alladzi yuwaswisu fi, yang zi dengan yu tu jumpa ya sukun bertemu dengan ya bagi depan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu dua contoh dalam pembahagian mat tamkin. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dan kongsi lagi Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran di pertemuan ataupun topik-topik yang lain dalam bahagian tajwid insya-Allah taala. Wallahu mat tamkin Ustaz ya. Ya betul Ustaz. Dia maksud mat tamkin tu apa? Mat tamkin ni kalau kita ikut antara penerangan yang sempat saya perhatikan Ustaz. Ya. Di samping yang kita lihat tadi skrip ataupun kupasan yang diperhatikan, bertemu huruf mat dengan huruf yang serupa. Maksudnya ya dengan ya berbaris. Ya mat tu bertemu dengan ya yang berbaris lepas tu. Waw mat dengan waw yang berbaris selepas itu. Isbiru warabitu kan. Maksudnya dia kedudukan itulah. Kedudukan. Bertemu dekat-dekat. Tapi dia melihat kepada makna hari ini ni memang kedudukan lah ya. Kedudukan. Orang yang diberi kuasa ni memang ada kedudukan kan. Itu tadabbur ya. Ya masya-Allah ya. Jadi sebabnya yang itu pun diperhatikan ya oleh ulama-ulama tajwid kita sampai nak baca ya. Maksudnya bila ada kuasa kita kena perhatikan betul-betul kedudukan kita tu bukan kaleng-kaleng Ustaz ya. Apa yang dibuat, apa yang kita cakap, apa dasar yang dibuat itu ia memberi kesan ya. Ada orang yang dia gembira mendengar polisi yang disebut oleh Zulkarnain ya. Pasal apa? Pasal kami buat baik. Rupanya Zulkarnain ni adil lah kan, walaupun dia ni penjajah lah ya istilahnya, tetapi dia adalah penjajah yang adil yang menyebabkan kami okey je boleh hidup seperti biasa kerana kami buat baik. Tapi orang buat perangai ya, pemimpin Islam akan memberi hukuman ya. Dia tak ada kamu satu geng dengan saya ke kan, kamu satu agama dengan saya, kalau kamu rasuah kamu kena kan. Jangan sampai orang yang kejar rasuah pula dia pergi ambil sekali kan. Jadi akhirnya habis ya keberkatan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita baca apakah misi seterusnya Zulkarnain pada ayat 92 hingga 97. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak menyambung terus bacaan kita di halaman 303 pada hari ini. Kita nak menyambung bacaan ayat yang ke-92 sehingga ayat yang ke-97. Jom terus kongsikan dengan sahabat-sahabat kita untuk ajak sama-sama sahabat-sahabat kita baca bersama-sama sambungan ayat 92 sehingga 97. Tadi kita dah baca dengan murattal Hijaz, kita cuba pula dengan murattal Sikah, boleh? Insya-Allah kita cuba murattal Sikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma atba'a sababa hatta السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج
مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 92 hingga 97 ya. Kita nak memahami apakah yang dibuat oleh Zulkarnain pada misi ketiga ya. Thumma atba'a sababa. Pada ayat 92 itu beliau mengikuti kepada menempuh dengan sebab-sebab, dengan sumber-sumber ketenteraan wang yang ada, pergi pada jalan yang lain ya. Bila sababa itu dalam bentuk nakirah maksudnya, maksudnya ini adalah sumber yang lain, pergi ke tempat yang lain. Hatta idza balagha, apabila sampai kepada pertemuan ataupun dua gunung ya, dua dinding dua gunung, wajada min dunihima, di antara gunung itu ada kaum la yakaduna yafqahuna qaula, iaitu maksudnya ialah kaum itu yang hampir tidak memahami percakapan. Mereka tak memahami Zulkarnain pun tak memahami mereka ya, mungkin pasal dah tidak berinteraksi dengan dunia luar ya, dan Zulkarnain pun susah nak memahami. Tapi bukan tak faham, la yakadun itu maksudnya hampir tidak faham ya, bukannya la yafqahuna qaula. Okey, baik. Jadi pada ayat 94 berkata mereka kepada Zulkarnain, inna ya'juj wa ma'juj ya, dua kumpulan ya yang diberi nama Ya'juj wa Ma'juj. Kalau kita tengok dari segi sejarahnya, Ya'juj Ma'juj ini datang daripada golongan, kalau Nabi Nuh maksudnya ada anaknya Sam, Ham, Yafis. Yafis itu turun Ya'juj Ma'juj ya. Nah, dan dia dikaitkan dengan kumpulan orang-orang di Eropah dan kawasan-kawasan Asia, berkaitan dengan China, Azerbaijan, kawasan yang Tantan dan sebagainya tu kan. Okey, jadi itu kalau kita tengok sejarah. Tapi lebih daripada itu, apa yang penting kita faham bahawa mereka kata pada Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj ini membuat kerosakan di bumi, boleh tak ya kami jadikan pada kamu, kami beri pada kamu ni satu kharjan, satu upah ataupun cukai, buat di antara kami dengan mereka ini sadda, satu dinding, menghalang daripada kumpulan perosak ini untuk mengganggu kami. Jadi mereka dah ada macam satu kharjan ini, upah ataupun cukai ataupun duit lah nak bagi pada Zulkarnain, tolong buatkan ya.
Maka jawab Zulkarnain ini penting ya sebagai seorang pemimpin. Mamakkanni, apa yang Allah dah beri kepadaku, fihi rabbi, yang Tuhan dah bagi pada aku dengan sumber mineralnya, sumber ketenteraan, semualah yang diberikan, khairun, itu lebih baik daripada apa yang kamu bagi. Nak ceritanya ialah Zulkarnain tak ada pula kata kau nak bagi duit ni. Okey bagi ya. Lebih sikit kan. Tak ada. Ini bukannya pemimpin yang minta lebih sikit ataupun minta bawah meja untuk memastikan projek jalan. Beliau datang dengan izah bahawa kami nak menolong ya, orang baik dibalas baik, orang yang tak baik kita uruskan agar aman damai. Ini adalah ciri kepimpinan yang selamat di akhir zaman ini. Maka kata Zulkarnain, fa'inuni, tolonglah aku ya dengan kekuatan kamu. Jadi aku tak nak duit engkau, tapi kita buat projek ni sama-sama. Aj'al bainakum wa bainahum radma, dan aku akan buatkan bukan sekadar sadda pada ayat 94 tetapi radma. Ya, sadda ni dinding Ustaz ya. Tapi kalau radma ini dinding juga, tetapi dinding yang lebih mantap. Subhanallah. Yang lebih kuat. Ya, berbanding dengan sadda sebentar tadi. Pasal sadda ini boleh dipanjat ataupun boleh dihancurkan. Radma ini adalah dinding ataupun penghalang yang sukar, benteng yang kukuh ya. Baik. Jadi tekniknya macam mana dirakamkan di dalam ayat yang ke-96. Dia punya prosesnya itu. Jadi sebahagian ulama menyatakan Zulkarnain ini selain boleh menguruskan orang, dia boleh menguruskan projek kejuruteraan. Ya, dan proses ini diberi satu-satu, dan inilah yang diambil oleh pakar-pakar jurutera kimia ya, kalau nak buat civil engineering Ustaz ya, tengok kepada kaedah membina alloy ya, istilahnya alloy zaman sekarang, tapi ini telah ditunjukkan 1400 tahun yang lepas. Macam mana nak membina alloy yang menjadi kuat ya? Maksudnya ialah dengan diletakkan, dibakarkan, dicampur paling kurang 2 logam ya. Pasal kalau kita tengok besi dan juga tembaga. Besi keras kan, tembaga ni lembut. Tetapi dua-duanya ada ciri yang saling melengkapi antara satu sama lain, menyebabkan ianya tidak mudah karat, dan dalam masa yang sama ia juga tidak mudah untuk dipanjat. Kita baca ayat 96, kita belajar sikit kejuruteraan bagaimana membina alloy dalam ayat 96, dan kita belajar pelajaran selepas ini. Silakan Ustaz. Allahu akbar. Tabarakallah Ustaz. Ayat ke-96 Ustaz ya. Kita nak baca sama-sama tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Sebab itulah dalam Al-Quran ni ada belaka serba-serbi ada. Subhanallah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat belajar halaman yang ke 303 ini, alhamdulillah. Jadi jom kita baca lagi sekali ayat yang ke-96 Ustaz ya. Ayat yang ke-96 kita nak baca sama-sama, dan kalau kita perhatikan halaman kita hari ini 303 ni akhir hujung ayat dia semua mad iwad kan. Mad iwad dua harakat kalau kita waqaf. Dua harakat, jangan 2 rakaat dua harakat. Panjang sangat tu 2 rakaat. 2 harakat. Jadi jangan pendek, jangan tak ada mad langsung, ataupun jangan terlebih. Kadang-kadang Ustaz kita nak terlampau, nak mungkin nak lagu Ustaz kan, dia jadi panjang. Contoh kan, wa bainahum radma, wa bainahum radma, baru terpasang 2 harakat je. Dah tersalah. Jadi itulah, hati-hati kita bila kita baca Al-Quran insya-Allah. Jadi kita baca ayat 96. Jom kita cuba sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 96 adalah arahan yang diberikan oleh Zulkarnain kepada penduduk di kawasan ini Ustaz ya. Perbincangan ulama menyatakan bahawa dua gunung ini adalah di sekitar kawasan Armenia dan Azerbaijan ya. Jadi mungkin ini tempat yang kita boleh lawat nanti Ustaz ya, nak tengok kalau zaman Saidina Omar dihantarkan gembala bukan gembala pula apa bala tentera ya, gembala lain Ustaz ya, bala tentera untuk menyemak kawasan ini, kawasan apa dinding yang dibina oleh Zulkarnain ini, kerana satu nak tengok masih lagi utuh ataupun tidak, dan perkara-perkara ini perlukan kajian. Tapi tempat-tempat ni menarik Ustaz. Kalau kita dah rentas nanti kita rentas ke sana nanti insya-Allah kita tadabbur ayat ini sekali lagi. Jadi kata Zulkarnain, tuni zubaral hadid, berikan aku, datangkan aku potongan besi, kemudian apabila dia dah sawa terpasang selari di antara dua gunung ini, tiupkanlah ya, maksudnya telah diletakkan besi yang panas itu, hatta idza ja'alahu nara ya, apabila telah jadikan api, datangkan lagi iaitu kitra ya, iaitu leburan tembaga. Jadi dia tembaga campur besi, itu namanya alloy yang membina kekuatan kepada dinding ini. Dan pelajaran daripada ayat 96 Ustaz ya, adakah kita nak belajar kejuruteraan saja mungkin kita dapat. Tapi lebih daripada itu, yang beri arahan ini adalah Zulkarnain. Zulkarnain ada ilmu, dan Zulkarnain boleh minta vendor hantar, okey sila datangkan besi, tapi Zulkarnain tak kena tipulah, pasal dia bijak. Pasal kadang-kadang ada pemimpin tu dia tak bijak. Vendor bagi harga sampai 50 kali ganda, 5,000 kali ganda pun kata oh ini murah lagi ni kan. Duit siapa ni? Ini duit rakyat kan. Pasal yang pemimpin ini dia tak ada merit ya, tidak ada kemampuan untuk menguruskan projek-projek. Bukan semua projek boleh masuk kan. Projek itu perlukan ilmu, dan ini yang kita belajar daripada ayat 96. Kita tuan-tuan bertanggungjawab memilih pemimpin yang bijak menguruskan projek-projek untuk maslahah bagi sebuah masyarakat, negeri ataupun negara. Dan kesan daripada alloy itu tadi, bila ada dia punya finishing dia, itu tembaga yang licin ya, pasal kalau besi dia kasar, bila licin dia susah nak dipanjat. Ayat 97, maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak dapat mendakinya pasal licin, dan tidak mampu pula untuk menebuknya pasal dia keras, dibuat daripada besi. Jadi ada kepentingan alloy di antara besi dan juga tembaga. Adakah dia tidak runtuh? Jawapannya kita akan ikuti esok insya-Allah. Sekarang tak boleh kita tengok resolusi kita bersama, iaitu resolusi kita dekatkan diri kepada Allah agar ditolong ketika memimpin. Jangan sampai kita dibiarkan sendirian ketika memimpin. Yang kedua, mengambil tindakan kepada ahli atau rakyat yang zalim. Dan yang ketiga, memberi kemudahan ya, memberikan lebih banyak insentif kepada ahli atau rakyat yang patuh, bukan sekadar bagi duit begitu sahaja, akhirnya duit habis bagi sesebuah negeri ataupun organisasi. Kita berdoa Ustaz. Baik, masih pada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini ya Allah kami bersama membaca kalam-Mu ya Allah, menatap huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya ya Allah, memahami apa juga isi kandungnya ya Allah. Permudahkanlah kami ya Allah untuk terus bersama dengan Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Lapangkan dada kami ya Allah, cerahkan hati kami ya Allah. Al-Quran mudah-mudahan menjadi penawar hati kami, senantiasa memotivasikan kehidupan kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Rahman. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Muslimin muslimat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang matanya melihat Al-Quran,
hatinya dibaluti dengan cahaya nur petunjuk Al-Quran, diberi hidayah oleh-Mu ya Allah, memandu kami ya Allah. Mudah-mudahan tergolong kami menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita pemimpin Ustaz ya, ataupun kita mendapat pemimpin yang mendapat taufik. Amin. Sebagaimana Zulkarnain diberi taufik, bantuan daripada Allah. Inilah yang kita doakan dalam kempen tabung gerakan Al-Quran. Kempen Quran ini adalah melatih pemimpin-pemimpin masa akan datang, pemimpin yang mendapat taufik, sehingga kan mereka ini diberikan pelbagai sumber, bukan hanya daripada manusia sahaja keluarkan, tetapi Allah datangkan. Itu adalah lebih mantap untuk membina negara ini, pemimpin yang membaca surah Al-Kahfi sebelum menjadi pemimpin di depan rakyat semuanya, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini. Pada hari esok insya-Allah kita menyambung apa berlaku pada projek tembok Ya'juj Ma'juj. Kita saksikan esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.